Okey. Boleh mulakan dah sekarang. Okey. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua, terutamanya Puan Mufidah dan keluarga. Apa khabar? Nama saya Masarah dan kami wakil daripada dan kami pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini kami nak interview Puan mengenai produk Puan, perniagaan Puan dan sedikit mengenai syarikat Puan. Untuk assignment pengurusan projitan dan franchise kami. Boleh kita mula sekarang ya. Soalan pertama saya ialah bagaimanakah, apakah nama syarikat Tuan dan Puan dan bagaimanakah Tuan-Puan mendapat idea untuk meletakkan nama syarikat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Mufidah. Okay, kita bermula mendapat idea untuk meletakkan nama syarikat ni asalnya daripada perbincangan adik-beradik lah. Adik-beradik nak letak apa nama yang sepatutnya untuk nama syarikat ni. Dan melihat dengan kita punya produk, bahulu garing di luar, lembut di dalam. Nak dapat nak menunjukkan bahulu kami garing di luar, lembut di dalam, seperti bahulu tradisi, bahulu seperti kampung, bahulu kampung yang ala bahulu kampung lah, nak menunjukkan produk kita bahulu kampung. That's why kita letak bahulu kampungku, tak seperti bahulu moden sekarang seperti bahulu kek. So kita nak menunjukkan produk kita bahulu bahulu tradisi, bahulu kampung dulu. That's why kita letak nama bahulu kampungku. Okey, saya dengar. Soalan kedua saya ialah dengar. Untuk soalan kedua saya, bagaimanakah Tuan dan Puan boleh terjebak dalam perusahaan ini dan sudah berapa lama Puan usahakan perniagaan bahulu Tuan-Puan ini? Mula-mula saya makcik ibu tunggal, jadi makcik cuba nak mencari rezeki untuk anak-anak kan. Jadi dengan menjual kuih lah, macam-macam kuih. Jadi bila makcik cuba bahulu ni, alhamdulillah lah ada dapat sambutan. Dari situ lah makcik mula buat bahulu ni dalam masa dah sekarang dalam masa 17 tahun lah makcik mulakan. Dan sebelum tu pun makcik ada buat kuih-kuih lain juga kan. Jadi alhamdulillah lah bahulu yang boleh menjana pendapatan makcik untuk membesarkan anak. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya sekian saja soalan daripada saya. Seterusnya saya serah kepada kawan saya Nadia. Assalamualaikum Puan, nama saya Nadia binti Asnari. Soalan pertama saya, siapakah sasaran pasaran Puan dari segi demografi seperti jantina dan umur? Okey, sasaran kami lebih pada general daripada semua tahap umur, daripada kanak-kanak hingga ke yang lebih berumur. Tahap warga emas lah maksud saya. Sebab tekstur bahulu kampungku ni memang sangat digemari oleh pelbagai golongan. Tak kisah daripada yang kecil ataupun yang dewasa lah. Antara perempuan atau lelaki. Sebab apa yang kita perhatikan, majoriti customer kita pelbagai golongan yang berminat. So kita tak ada tak ada pilihan sasaran yang berminat dengan produk kami lah. Jadi menyeluruh lah. Ya, menyeluruh. Kumpulan pengguna yang mana lebih mempunyai minat produk Puan? Macam kumpulan yang
kanak-kanak ke, dewasa ke? Okey, lebih kepada umur 30-an ke atas. Sebab kebanyakan diorang ada yang order untuk contoh bahulu kemboja. Diorang order untuk kenduri, untuk buah tangan kenduri. Kebanyakan sekarang lately contoh bulan 12 ni banyak cuti sekolah, banyak majlis-majlis kenduri. So diorang kebanyakan order untuk bahulu kemboja. Kalau macam bahulu cermai ni diorang lebih ramai peminat peminat bahulu tradisi. Siapa yang minat jenis bahulu yang rangup di luar lembut di dalam, diorang akan carilah sebab bahulu kami, bahulu orang dulu tak macam bahulu sekarang. So dia ada peminatnya sendiri. Tapi majoriti yang order untuk bahulu yang garing tu, yang contoh bahulu cermai tu, dia golongan 30 ke atas. Dia memang peminat bahulu tradisi lah, memang diorang akan cari sendiri. Okey. Jadi itu saja soalan pada saya. Selanjutnya saya pass kepada kawan saya iaitu Izam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, selamat pagi. Apa khabar puan? Baik, soalan pertama saya, tadi awal-awal tadi puan ada sebut pasal perbezaan antara bahulu moden dengan bahulu tradisional. Kalau boleh, saya nak tahu apa yang membezakan bahulu tradisional ni dengan bahulu moden yang sekarang. Apa bahan yang jadikan bahulu dulu tu rangup, tak macam sekarang? Beza bahulu sekarang dengan bahulu tradisi. Sebab kalau bahulu sekarang, kalau perasan dia lembut. Luar pun lembut, dalam pun lembut. Dia rasa macam kek. Berbanding dengan bahulu tradisi, dia garing kat luar, lembut di dalam. Dia punya resepi-resepi tu kita masih gunakan resepi orang dulu. Tak ada perubahan. Tak ada masuk baking powder ke soda, baking powder lah. Memang lain. Memang kami kekalkan resepi-resepi orang dulu. Tak sama dengan bahulu sekarang yang macam rasa ala-ala macam kek. Dan sekarang ni ada bahulu di pelbagai kan, letak Nutella ke apa ke, coklat ke. Kami masih ada buat juga. Saya dengar pun macam kami masih ada pelbagai. Sorry, saya tak dengar. Saya dengar pun macam sedap bahulu tu. Boleh cakap lagi sekali? Maaf. Saya dengar bahulu tu pun macam sedap. Dalam sebab kalau macam bahulu tradisi ni, dia ada peminat dia sendiri. Dia akan cari kita. Dia akan cari sebab memang tekstur dia memang sama, tak berubah. Baik, soalan saya yang kedua. Sebelum sebab orang pun dah tahu dah tekstur bahulu dulu macam mana. That's why diorang cari sendiri. Baik. Sebelum puan mulakan perniagaan ni, apakah strategi yang puan rancang untuk pastikan golongan yang puan target tu dapat tahu yang puan ni ada jual bahulu yang tradisional, yang rangup, yang sedap macam ni? Sebenarnya makcik mula-mula buat bahulu ni tak ada kata nak strategi tu buat golongan ni. Kita buat memang bagi orang tu untuk dan pendapatan. Belum order macam buat. Barulah sekarang ni yang ada sambutan kan. Alhamdulillah lah. Lama ni memang tak ada strategi. Kita buat jagung kampung, ada order, kita buat. Jadi susah nak cakap macam mana. Apa strategi tu macam mana. Kita memang kata orang tu kata main redah je. Selain itu saya buat ada tambahan. Kita ada promote dekat Instagram, dekat Facebook dan beberapa media sosial lah. Dengan Shopee sekali kita ada promote.
kita memang selalu akan update lah dekat Instagram atau Facebook untuk menunjukkan kami punya produk. Kalau macam ada pembuatan ke, kalau ada bahulu tu apa, macam adalah sikit apa perkembangan bahulu tu lah, perkembangan kita punya production. Sorry. Baik, itu je soalan daripada saya. Seterusnya saya serahkan dekat sahabat saya, Aina Nadia, untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih Izam. Assalamualaikum semua, apa khabar puan? Soalan saya, apakah faktor utama yang diambil kira dalam menetapkan harga produk puan? Okey, faktor utama yang kita tetapkan untuk harga, first dari segi harga kos mentah, barang mentah. Sebab sekarang ni kita kira kepada yang tu lah, kos harga mentah, kos labor, tenaga kerja dengan kos utility. Dan kita tetapkan dari segi itulah. Okey, terima kasih puan. Soalan kedua saya, apakah kelebihan penetapan harga produk buat puan berbanding pesaing lain? Okey, kelebihan produk kami lebih menjaga kualiti produk kami. Sebab alhamdulillah lah, kita jaga kualiti produk kami dari segi rasa, daripada segi pembungkusan, packaging sekali lah. Dan dengan tahap kebersihan dan menjaga kualiti pembungkusan produk tu. Produk tu. Dan alhamdulillah lah, ramai dalam berapa peratus customer yang beli, yang repeat order dalam 80% ke 90% macam tu. Sebab selalu majoriti customer yang beli, diorang akan repeat order tak lama kemudian tu. Alhamdulillah. Maaf je sekejap ya. Awak take over tak? Maaf, ada customer yang ambil bahulu. Dora tengah tunggu lah boleh. Maaf nak tanya, ada anak-anak ni semua ambil kos apa? Kami daripada kos keusahawan ni.
Maaf. Maaf ada customer sekejap. Boleh kita mulakan? Boleh. Terima kasih Puan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Khairin. Ya, Assalamualaikum Puan. Saya ingin tanya, berapakah kos yang digunakan dalam mempromosikan produk? Ulang balik tak mendengar suara. Berapakah promosi yang digunakan dalam mempromosikan produk? Berapakah Kos yang digunakan? Kos ya. Sebab kami actually niaga dalam kecil-kecilan saja dari rumah. Kos untuk promosi dia tak tentu. Kami lebih kepada tak banyak lah sebab kami niaga home base secara kecil-kecilan. Kalau untuk promosi tu pernah buat beberapa kali tapi tak tinggi lah anggaran dalam hari Malaysia. Dalam tak sampai 1,000 macam tu. Sebab kita buat macam kita buat sign road, lepas tu macam buat poster sikit dalam beberapa ratus macam tu. Strategi apakah yang digunakan dalam mempromosikan produk Puan? Okey, kita membuat pelbagai strategi. Yang pertama kita menggunakan media sosial, media online seperti Instagram kita promote, seperti Facebook. Sometimes pernah sekali tu kami menggunakan Facebook page dan menggunakan dalam tak tinggi sangatlah kos tu. Lebih kepada media sosial dan antara percakapan dengan jiran-jiran tetangga, mulut ke mulut. Lebih kepada macam itulah setakat ni. Sebab production kami tak adalah banyak sangat sebab kita limit untuk terhad untuk beberapa je untuk dalam sehari tu. Apakah promosi yang digunakan oleh Puan ni dapat meningkat? Promosi kita lebih kepada buat promo package. Promo package, yes. Kita buat promo package. Peningkatan dalam apabila Puan buat promosi, adakah meningkatkan hasil jualan Puan? Ya, Alhamdulillah kita buat combo package tu sebab kita buat combo package contoh dalam pembelian dalam 3 pack untuk dalam satu harga. Peningkatan tu agak tinggilah dalam beberapa ganda. 2 kali ganda. Dalam 2 kali ganda macam tu lah, Alhamdulillah. Tapi dalam kita ada terhad untuk berapa kuantiti sahaja. Dah habis limit kuantiti tu kami akan stop lah. Dan kita buat promosi tu kalau contohnya kalau ada hari Malaysia, kalau hari-hari tertentu, tak kerap kami buat promosi. Itu saja. Itu saja soalan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Asri. And apa khabar Puan? Boleh dengar ke? Kuatkan sikit suara. Apa khabar Puan? Boleh dengar saya ke? Sebelum sebentar tadi Puan ada bagi tahu yang lokasi Puan berniaga ada di rumah sendiri.
Betul ke? Betul. Okey. Apakah faktor yang mendorong puan untuk menetap dan berniaga di rumah sendiri? Ada faktor yang unik atau yang mendatangkan keuntungan? Okey. Macam ni, sebab kami base kepada rumah kampung rumah kampung. So maksudnya space kawasan kami ni agak besar dan mempunyai space yang lebih space untuk buat satu bilik khas lah untuk membuat production kek tu, production bahulu. Lagi satu kawasan kami tu agak strategik sebab betul-betul berhadapan dengan jalan besar. Berhadapan dengan jalan besar. Berdekatan dengan jalan besar lah. Kalau contohnya customer nak datang, walk in, tak ada masalah. Lagi satu parking pun banyak, tak crowded. Lagi satu tempat yang agak luas dan ada space untuk membuat production. Lagi satu agak tak susah lah. Lagi satu kedudukan kami pun tak adalah ke dalam sangat. Dia berdekatan juga ada kedai-kedai runcit kat area sini lah. Kat depan rumah pun kira banyak juga kerapan kereta lalu lalang. Kira macam agak sesuai lah untuk buat perniagaan dengan kawasan yang agak luas. Okey, baik. Terima kasih. Okay, soalan saya yang seterusnya. Pernah tak puan terfikir untuk membuka lokasi di lain yang lebih strategik pada masa akan datang? Okey, buat masa ni sekarang ni masih boleh menampung lagi apa? Production. Macam ni lah. Kalau buat masa ni, kalau kata production kita tak sebanyak yang untuk kita upgrade lagi ke tempat lain lah, untuk buat lagi satu macam kilang besar ke apa kan, belum sampai itu lagi. Satu ada kita pun tak sebanyak macam tu lagi lah. So akan datang tu mungkin ada, kalau production kita makin bertambah, promosi macam kita punya permintaan makin banyak, Allah mungkin terbesarkan lagi lah kawasan kita dapat production ni ataupun pindah ke tempat lain. Tapi itulah buat masa ni kita kekalkan lagi macam ni. Okey, terima kasih. Okay, seterusnya saya hantarkan kepada sahabat saya, Ros, untuk bertanyakan soalan yang seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar kah? Hello, boleh dengar? Sebelum tu nama saya Roslina binti Alimuddin. Apa khabar puan dan tuan? Soalan saya, adakah puan mempunyai pekerja dalam menjalankan perniagaan puan ataupun tuan? Soalan saya yang pertama, adakah puan mempunyai pekerja dalam menjalankan perniagaan kuih bahulu? Boleh dengar? Okey, buat masa ni kami ada staff untuk buat kuih bahulu. Setakat ni kami ada 2 orang pekerja. Bahulu kalau contohnya ada terlalu overload, kami akan minta sesiapa bantulah. Tapi buat masa ni memang 2 orang staff. Lagipun kami tak boleh minta boleh cari staff lebih sikit dengan keadaan produk dan keluasan tempat kami buat tu. Tak boleh nak menampung lebih daripada itulah. InsyaAllah kalau production lebih banyak, kita akan lebih besarkan lagi lah untuk akan datang.
Soalan saya yang kedua, bagaimana cara ataupun taktik Puan untuk menetapkan matlamat dan mengekalkan tahap keyakinan pelanggan terhadap produk Puan? Maksudnya macam mana cara Puan tarik pelanggan untuk kekal beli produk Puan lebih dahulu tu? Apa yang Puan buat? Mungkin dari segi kelainan ke atau macam mana? Okay. First, kita akan sentiasa update. Kami akan sentiasa update lah, promote di media sosial. Selain daripada tu, kami menjaga kualiti produk kami, menjaga kualiti produk kami yang seperti yang saya cakapkan sebelum ni. Yang ketiga, kami ada membuat pelbagai selain daripada perisa asli, kami juga ada perisa pandan choco-rice, strawberry, cappuccino kalau ingin merasakan rasa yang lain daripada yang lain. Apa soalan ni tadi? Selain itu, tapi kami lebih menjaga kualiti produk tu lah. Dan lagi kami home base. Home base ni kita memang sangat-sangat menjaga kualiti produk kita. That's why ramai yang customer repeat order. Okay, itu Sebab saja soalan menjaga kualiti produk tu lah, ramai yang customer datang lah. Dan diorang akan sampaikan mulut ke mulut. Itu adalah antara salah satu ramai juga yang customer datang ke tempat kami. Okay. Itu saja. Itu saja soalan daripada saya. Seterusnya saya teruskan dengan sahabat saya, Ashraf. Assalamualaikum. Nama saya Ashraf. Macam Puan dan Tuan cakap tadi, bahulu kampungku rangup di luar dan mendapat sambutan. Itu saya rasa menjadi sumber kekuatan kepada bisnes perniagaan Tuan dan Puan. Soalan saya, apakah kelemahan yang Puan rasa ada di dalam perniagaan Tuan dan Puan, dan bagaimanakah kelemahan itu Puan dan Tuan mencari peluang di dalam perniagaan? Okey, memang kekuatan kami dengan texture, dengan kualiti bahulu tu, garis di luar, lembu dalam, itu memang kekuatan kami. Tapi kelemahan kami adalah dari segi maaf. Last connection. Tak Okey, apa. kelemahan kami ada beberapa sebab lah. Saya sambung lagi yang pasal tadi ya. Yang pertama berkenaan dengan staff. Yang kedua berkenaan dengan fasiliti. Kadang-kadang kita dapat order yang banyak
Dan kadang-kadang kami ada masalah fasiliti lah, kekurangan fasiliti dan kerja lah. Then sometimes lebih kepada pengurusan macam tu lah. Itu saja. Kalau untuk produk tu so far tak ada masalah lah. Faham. Kalau kita tengok keadaan ekonomi pada masa kini, makin hari harga barang makin naik. Adakah Puan dan Puan rasa keadaan ekonomi pada masa kini menjadi sebuah ancaman kepada perniagaan Puan dan Puan? Okay, lately ni harga barang memang agak tinggi dan salah satu penyebab juga kami ada masalah rolling. Masalah untuk rolling jugalah, tapi alhamdulillah kami boleh menyelesaikanlah masalah tu. Boleh cover lagi lah. Tapi dia akan tinggi tak pasal masalah untuk ekonomi modal harga barang mentah agak tinggi. Boleh Puan dan Puan bagikan salah satu cara untuk langkah untuk Puan dan Puan menyelesaikan masalah? Maaf, saya tak berapa nak dengar lah. Boleh kuat sikit? Dengar tak? Macam mana salah satu contoh Tuan dan Puan menyelesaikan masalah kenaikan harga barang di dalam perniagaan? Okey, harga barang ni kita nak selesaikan pun tak boleh kita nak selesaikan sebab apa-apa pun kita kena tengok harga barang mentah yang kita ni. Macam telur kalau naik harga pun, kalau kita banyak order kita mungkin boleh cover. Kalau sikit tu yang kita macam kita ada apa ni lah, ada rugi sikit lah. Tak adalah rugi banyak pun, bukan kata rugi lah apa, kurangan lah dia punya untung dia tu semua, untung dia tu. Tapi kalau order banyak, insyaAllah okey, tak ada masalah. Sebab lain ada lagi lah, cuma barang mentah je lah kita yang ni, telur, tepung, gula. Kan 3 barang ni pun memang dalam baru-baru ni pun ada yang naik harga kan. Jadi ini jugalah. Tapi kita bergantung pada itulah pengeluaran kita. Kalau banyak, dia boleh cover lah kita punya cost dia apa semua. Fahamlah. Soalan saya seterusnya, adakah pesaing juga menjadi ancaman kepada perniagaan Tuan dan Puan? Kalau ada, macam mana Puan dan Puan memastikan perniagaan Tuan dan Puan setanding dengan pesaing yang ada kat luar sana? Okey, sebab setakat ini untuk ancaman kami tak, sebab kami fikir pasal ancaman kami tak ke arah tu. Sorry to say, sebab kami sebab kami home base dan kami menjaga quality produk tu. So untuk ancaman tu kami tak pasti. Kalau so far alhamdulillah customer yang selalu yang order dengan kami gila. Ancaman ni dia pun macam-macam kan. Untuk kalau kita sebagai orang Melayu ini kan dia macam tu lah kan. Kadang bila orang maju sikit, dia cemburu ke apa, dia buat benda macam tu lah kan. Kami tak fikir macam tu. Kita ni je lah, kita buat je dia biasa. Dan yang paling penting menjaga kualiti produk tu. Menjaga kualiti produk je yang penting. Betul lah, saya setuju apa yang pihak Tuan dan Puan cakap lah. Walaupun kita ada pesaing sekalipun, tapi kita kena buat keunikan. So baru ramai pelanggan akan datang kita.
So itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya iaitu Maisarah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan saya nak tanya, adakah Puan atau Tuan ni berhasrat untuk keluarkan produk baharu dalam company Tuan Puan? Oh, so far kami masih mengekalkan produk yang sedia ada. Kami ada bahulu asli, bahulu strawberry, bahulu pandan choco rice dengan bahulu cermai cappuccino. Selain tu kami ada bahulu ikan, bahulu kemboja dan kami masih mengekalkan lagi lah produk-produk kami. Untuk akan datang kami masih memikirkan lagi untuk akan datang macam mana, tapi so far kami masih mengekalkan lagi lah produk kami yang ada sedia sekarang. Okey, terima kasih. Siapa-siapa masih ada soalan yang nak tanya Puan Mufidah dan keluarga dia? Setakat ni saya tiada. Oh, nampaknya semua dah tak ada soalan. Jadi terima kasih kepada Puan Mufidah dan semua kerana sudi luangkan masa dalam 30 minit dengan kami untuk kami interview Encik dan Puan ya. Oleh itu kita boleh akhiri interview kita untuk hari ini ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih. Semoga perniagaan lebih bertambah maju.